Itu langkah pertama, kita mesti melihat atas, tengah dan bawah di tapak yang kita nak duduk. Peringkat kedua, kamu jika ini belum ni, jika kamu calonkan tempat ini untuk kamu duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Okay, pada hari ini saya berniat untuk memberi sedikit panduan bagaimanakah ilmu hutan yang selama ini saya amalkan. Selama 25 tahun dalam tentera, saya telah mengutip beberapa ilmu daripada beberapa orang ulama dan guru-guru yang mana saya telah formulakan menjadikan satu ilmu hutan. Okay. Saya rasa banyak follower-follower saya telah pun membaca dua kisah yang pernah saya tulis. Iaitu yang pertama sekali tentang saya dan pelatun saya dikepung gajah sehingga 30 ke 40 ekor di tengah-tengah malam. Dan yang kedua, saya pernah tulis tentang balak, pokok balak besar jatuh ke dalam kami punya tempat tidur. Kemah tu. Tempat tidur. Kami baru keluar tak sampai setengah jam je. Jadi, dan ada lagi sebenarnya beberapa kejadian setiap kali saya amalkan benda ini. Sebenarnya ini semua hanya tauhid kepada kita pada Allah, keimanan kita pada Allah, dan kita meminjam ayat-ayat hikmat daripada Al-Quran. Kan? Jadi pada hari ini saya dah sampai tiba masanya untuk saya pula memberi ilmu ini kepada seramai-ramai mungkin, kerana ilmu yang saya ataupun petua yang saya amalkan ini sudah pun terbukti beberapa kali. Okey. Jadi okey, sekarang ni kita sudah berada Tok Singa, kita sudah berada di pinggir hutan. Ini namanya pinggir hutan. Kerana trek yang kita lalu ni matinya di sini. Selepas daripada ini kita sudah masuk ke satu hutan tebal. Belakang kita ni Gunung Jerai lah. Kan? Jadi jika orang bertanya di manakah tempat untuk kita memberi salam, di manakah tempat untuk kita memulakan amalan kita jika kita masuk ke dalam hutan, inilah lokasi terbaiknya. Pinggir hutan. Di sini, di pinggir hutan. Kerana tempat belakang pada ni ialah tempat yang kita tidak tahu. Kita sudah tak tahu. Kita tahu setakat ini saja. Ya. So jika apa-apa amalan, seperti contohnya saya pernah berikan amalan 7 salam, iaitu jika kita nak masuk hutan, iaitu kita bacakan Salamun ala Sulaiman fil alamin, ataupun salam, memberi salamnya ialah Assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman. Di sinilah tempatnya. Dan jika kita berdoa pada Allah, kan, dia ada beberapa sebanyak amalannya yang lengkap, tetapi secara ringkasnya kita berdoa pada Allah, ya Allah Tuanku, di mana aku berpijak sekarang ini, aku bermohon jika aku tersesat ataupun berada dalam hutan, patah baliklah aku di tanah yang aku berpijak ini. Itu dia. Ya? Kembali yang tempat kita kembali pijak, tempat kita ni. berdoa tu lah. Okay. Tapi itu sebenarnya ada amalan khususnya. Nak tahu amalan khususnya esok lusa, jumpa Tok Singa dan juga Tok Lekir. Saya dah bagi pada mereka. InsyaAllah. Okey? Sekarang itu amalan tu. Ya, selebihnya bagi salam macam biasalah. Tidak ada perkataan Tok Nenek tumpang lalu, tumpang masuk, tak ada. Kita tak ada Tok kita dalam ni, kita tak ada Nenek kita dalam ni. Tok Nenek kita kat antara kat kubur ataupun dekat kampung. Kan? Dalam ni tak ada Tok Nenek. Ya, so kita maksudnya kita serah pada Allah, kita minta karamah dan juga ni daripada para nabi, para rasul, para wali dan para malaikat. Itu kita minta tauhid. Okey ya? Laluan trek manusia. Okey, kalau kita tengok daripada trek ni, cuba tengok kamera, tolong zoomkan. Ini laluannya. Okey. Kita nak tahu trek manusia ni, manusia dia punya sifat ni apabila dia berjalan, dia akan berdiri. So kita tengok clear dia ni. Itu laluan trek manusia. Okey, binatang lain. Okey, sekejap lagi nanti saya tunjuk laluan trek binatang pula. Ini laluan trek manusia, tengok. Kalau saya baca trek ni, saya boleh nampak bahawa ini adalah laluan penoreh getah hutan. Pokok getah hutan. Getah dia tumbuh liar tu, dia akan sangkut-sangkut, tetapi tinggi dia tu. Kita boleh nampak lorong tu tinggi. Okey. Okay. Kalau laluan babi, kita tengok macam babi. Lagi saya tunjuk babi hutan ke apa kan, dia rendah. Tapi macam lorong juga lah. Lorong juga. Okey. Ni kau tengok kesan ni, orang dah seminggu lebih tak masuk ni. Okey, setiap kali kita nak berkemah, kita kena lihat tiga perkara. Yang pertama sekali atas. Atas tu maksudnya 45 darjah di atas. Dan kelilingi kita 365 darjah. 360 darjah.
Okey? Okey, apa yang perlu kita cari di atas? Yang pertama sekali, pastikan tidak ada dahan-dahan mati. Dahan-dahan mati, walaupun nampak kecil daripada sini kita nampak kecil, yang jatuh itulah yang dapat membunuh ramai orang. Itulah dia. Pokok-pokok mati, memang itulah dia. Okey? Lepas tu yang kedua, kita tengok pula sarang-sarang binatang. Sarang tebuan, sarang lebah, sarang apa yang berada di atas. Okey? 45 darjah dia kata. 360. Okey? Kita tengok pula apa binatang yang ada keliling tu, jenis-jenis pokok. Okey? Dan kemudian kita, apa lagi yang kita tengok di atas adalah cahaya. Itu penting. Kalau kita tengok atas tu dah terlalu tertutup sangat gelap, tak guna juga. Tak nampak cahaya. Kan? Tak guna juga. Memang sedap teduh saja. Tapi jika terlalu gelap pun tak bagus juga. Sebab udara tidak berpusing di bawah ni. Okey? Dia akan itu yang jadi banyak lumut di bawah ni. Okey, itu untuk bahagian atas. Yang kedua, kita akan tengok level sama tahap mata kita. 360 darjah. Ingat kita pilih tempat ni, belum tentu kita akan berkemah di sini dulu. Belum lagi. Kita tengok 3 benda tu dulu. Atas, tengah. Apa yang perlu kita tengok di tengah? Sejauh mana mata kita mandang. Di sini waktu tengok lurus ni, kita kena gunakan 3 deria. Yang pertama, mata kita nak tengok. Begini cara tengok di dalam hutan. Jangan tengok ke pokok ni. Tengok menembusi celah-celah tu. Nak tengok sejauh mana mata kita boleh nampak. Okey. Kita jangan tengok pokok yang ni. Mata kita sebenarnya tengok sejauh mata, celah-celah tu kita boleh Jangan nampak. tengok pokok yang dekat dengan Jangan. kita. Itu Kita tujuan. elak-elakkan supaya Sejauh mata memandang. Sejauh mana. Sebab daripada situ kita boleh nampak kalau ada approach ataupun kita panggil approach lah, kita panggil ada binatang datang ke apa ke, mata kita boleh nampak. Jauh lagi nampak lah. Okey. Masalah kita ni bila kita masuk ke dalam hutan, kita jadi macam Mak Saleh. Mak Saleh pun bila masuk hutan dia jadi bodoh, dia nampak semua benda hijau. Kita orang Melayu, kita anak tempatan, kita jangan jadi macam tu. Kan? Mata kita kena boleh nampak di celah-celah dahan, di celah-celah daun. Okey? Itu cara kita. Beres? Okey, dan 3 deria maksudnya, yang pertama mata, yang kedua hidung, yang ketiga telinga. Kenapa telinga? Lepas sini kamu akan dengar, ada bunyi air tak? Kita diam dulu. Ada bunyi itu tak? Ada tak? Nampak tak? Ada bau hamis tak? Bau busuk tak? Bau air tak? Tahu bau air macam mana? Bau macam lembab tu, bau lembab Jadi kita tahu, ada air kawasan ni. Nampak tak? Deria kita ni akan memberi banyak jawapan. Ini penting. Ni hidung dan telinga. Sebab tu kita kena tenang, walaupun kita sesat, walaupun kita kena tenang. Tiga-tiga ni yang boleh memberi kita jawapan. Okey? Yang ketiga, ini lagi penting. Di bawah tempat kita nak berkemah ni. Apa yang perlu kita tengok? Yang pertama, lubang-lubang. Jangan pergi landing duduk betul-betul atas busuk semua api. Cantik. Tengok lubang-lubang binatang, lubang-lubang ular. Ada tempat-tempatnya macam mana kejap lagi kalau saya boleh tunjuk, di mana ular tedung selah suka sangat duduk situ. Ada kat tepi ni tadi. Tadi saya nampak. laluan kita masuk tadi. Ada. Okey. Itu tempat dulu. Jadi batu kita tengok pula trek-trek binatang. Ada tak trek-trek babi hutan lalu situ? Kan? Apa semua? Kalau tidak, jahanam kita punya tempat. Mungkin kita tengok tapak gajah. Janganlah landing situ. Maksudnya kita tempat sebatal kat tempat itu.